Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tajid bil khairat la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia Imam Kebajilan Kursi Barang Kursi setiap seorang PKK Surah Al-Qur'an, adik-adik kalian, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah kita panjatkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi bersama-sama kita bawa diri kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan suatu ibadat yang amat dituntut di dalam ajaran Islam ataupun agama Islam kita ataupun dalam syiar Islam kita, yakni salat fardu secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat juga kita sekali lagi bersama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu ataupun taman syurga, di mana sesiapa yang menghadiri taman-taman syurga ataupun duduk di dalam majlis ilmu ini, maka ianya di akhirat nanti Allah akan mempermudahkan baginya suatu jalan untuk dia pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sesiapa yang mencari suatu jalan semata-mata ianya datang ke rumah Allah, yakni jalan untuk dia nak menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nakkan pujian, bukan kerana nakkan pangkat, bukan nakkan kerana orang sebut dia rajin dan sebagainya, tapi semata-mata dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dia datang menuntut ilmu ini semata-mata kerana Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Nabi kata di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan baginya, Allah Subhanahu wa taala akan adakan baginya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya satu jalan untuk dia ni nak pergi ke syurga Allah, yakni nak masuk syurga besok. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita pada pagi yang penuh mulia ini, kita telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menempuh jalan seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut. Maka itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut juga dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Ayat yang kedua ini yang anda petik daripada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesiapa di antara kamu, yakni kita ni manusia ni, yang mensyukuri atas nikmatku, kata Allah,
maka niscaya akan kutambahkan nikmatku ini kepadanya. Dan barang siapa pula yang kufur, walain kafartum, maka inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada mereka yang kufur ini pula dengan azab, janjian azab yang amat dahsyat, yang amat keras. Maka dengan dalil ini, ana ni tuan-tuan, ambil dalil ini, sepotong ayat Al-Quran ini, menjadikan mukadimah kita pada hari ini sebelum kita nak teruskan dengan pengajian kita dalam kitab sambungan, dalam kitab bertajuk Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat ini, yang boleh dikatakan pelajaran ataupun ilmu yang penting yang perlu kita tahu untuk kita nanti tuan-tuan nak balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu ada ambil tadi, baca daripada surah Ibrahim tadi tentang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, Allah suruh kita ni yang bernama manusia ni, khalifah ni atas muka bumi ni, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya pada hari ini, ayat tentang ajak suruh syukur kepada Allah ni, hari ini adakah kita tuan-tuan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini dengan sebenar-benar syukur, ataupun sebaliknya? Itu soalan yang pertama. Sebab apa tuan-tuan? Masih ramai lagi di kalangan kita, ya, sahabat-sahabat kita, mereka ini ya berpuluh-puluh kali dah penceramah, berpuluh-puluh kali pendakwah, asatizah dan sebagainya, dah duk main, duk bagi kuliah, duk bagi tazkirah, peringatan dan sebagainya. Tetapi mereka ini kadang-kadang tuan-tuan, mereka ini tidak lagi mahu nak buka pintu hati mereka, tidak lagi mahu rasa nak menyesal, tak ada lagi rasa perasaan nak takut, tak ada lagi perasaan rasa nak bertaubat, rasa nak selangkah diri, nak mendekat dengan Allah, masih tak ada lagi dalam diri mereka. Sebab apa anak kata lagu tu tuan-tuan? Kalau betul mereka merasa begitu, tak, insya-Allah tuan-tuan, ni rumah kita ni tuan-tuan, rumah Allah yang kita main ni tuan-tuan, insya-Allah penuh dengan manusia, penuh dengan manusia tuan-tuan. Ada kuliah ke, tak ada kuliah ke tuan-tuan, insya-Allah penuh dengan manusia. Sebab apa? Mereka dah dengar, mereka dah mengetahui, mereka dah ambil iktibar tentang apa yang telah disampaikan para asatizah di hadapan ni tuan-tuan. Tapi persoalannya hari ini, berapa ramai yang mengambil iktibar? Inilah 3 golongan yang Nabi sebut tuan-tuan. Yang pertama, orang ini dia rajin buat ibadat, tetapi dia malas nak dengar majlis ilmu. Dia malas nak dengar ilmu. Mana kata rugi dah orang ni. Rugi tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang menuntut ilmu, orang yang berbuat ibadat tapi dia tak menuntut ilmu. Dia buat saja ibadat. Dia buat saja ibadat. Puasa, sembahyang dan sebagainya semua dia buat. Tapi dia ilmu tak menuntut. Ini kata Nabi, amalan dia tertolak. Sebab apa tuan-tuan? Nabi berkata, Nabi bersabda, Al-Quran Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtuma laysa laka bihi ilmi. Allah kata apa tuan-tuan? Jangan kamu buat sesuatu perkara yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentang dia. Jadi tuan-tuan, kita hari ini nak buat sesuatu perkara, maupun perkara di dunia, apatah lagi perkara nak bawa di akhirat, mesti kena ada ilmu. Tu Nabi kata, nak buat amal ibadat mesti kena ada ilmu. Tanpa ilmu kita jadi iblis dan juga syaitan yang dilaknat oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Iblis ni tuan-tuan, dulu suatu masa ketika dahulu, dia seorang yang amat alim, ya, paling alim di kalangan makhluk datang ke bumi ni, dia paling alim. Malaikat pun kalah tuan-tuan, iblis ni. Tapi oleh kerana dia tak ada ilmu, dia cuma sembah Allah, dia beribadat je, dia ikut je. Tapi oleh kerana tak ada ilmu, nampak tuan-tuan, Allah bagi pula jadi Adam alaihissalam, Nabi Adam ni, lepas tu Allah perintah suruh sujud, dia tak mau sujud. Dia tak ada ilmu ni, tapi dia beribadat pada Allah tak? Dia beribadat, kan? Sebagai seorang khalifah, sebagai seorang makhluk, dia beribadat tak? Beribadat. Tapi Allah suruh dia sembah pada Adam sebab hormat tentang ciptaan aku ni daripada tanah ni. Sedangkan dia dicipta dari api, maka dia rasa dia jadi angkuh sebab dia api. Buat apa nak kena sembah pada tanah? Dia tak mau tuan-tuan nak sujud kepada Adam ni. Allah campak dia, keluar Allah murka dia.
keluar tuan-tuan jadi iblis laknatullah, dicampur kat atas muka bumi ni tuan-tuan, dilaknat sampai hari kiamat. Nampak tuan-tuan, alim tapi tak ada ilmu, maka dilaknat oleh Allah. Kita hari ni tuan-tuan, kalau alim tapi ilmu tak ada, orang semayang kita semayang, orang puasa kita puasa. Besok tuan-tuan Allah tanya masuk dalam kubur, apa yang hang buat ni hang belajar dari mana? Hang ambil dari mana? Tak tahu jawab, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab tuan-tuan, amalan kamu aku tak terima, Allah kata. Sebab apa? Nak amalan kita nak terima, mesti berpadukan dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu amalan kita buat ni mai daripada mana? Al-Quran ke, hadis Nabi ke, ataupun macam mana cerita dah. Ni insya-Allah tanya ni. Yang hari ni ramai orang mereka ambil benda ni remeh-temeh. Makna kata apa? Tak belajar tak apa, janji kita semayang, janji kita puasa, sudah dah. Dah rukun bab semayang, rukun bab puasa, tauhid, kenal Allah, sifat 20, asma wa sifat, apa benar semua ni tak belajar kan? Bila tak belajar, bila mati tuan-tuan, umpama anjing mati kena lekek dengan motorkar. No, dia mampu kering ke tuan, tanam macam tu kan. Ilmu tak ada dalam dada, tapi dia ada ubat. Dia ada ubat tuan-tuan. Bila mai bulan Ramadan, dia puasa. No, bila mai dia ada kuliah agama. Ada. Sat lagi ya, dia malas. Dia malas tentang kuliah, dia malas tuan. Puasa rajin. No, sembahyang rajin. Tapi bila mai tang kuliah dia tak mau mai tuan-tuan. Hari ni berapa ramai kita tengok di masjid di surau. Kalau tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan pergi dakwah utara, selatan, timur, mana macam-macam perangai orang tengok tuan-tuan. Anda tengok tu. Dok, jemaah kita ni yang kata beragama Islam ni macam-macam kerana. Ada orang tuan-tuan, dia nak main semayang dia, tapi majlis ilmu dia tak mau tunggu walaupun dia tak nak kerja. Allah bagi kelapangan kepada dia, dia tak mau nak duduk walaupun setengah jam, sejam buang masa untuk nak dengar majlis ilmu. Ni masalah dia orang kita ni. Lepas tu nak tunjuk pandai pula. Dah ulama kita kata lagu ni, dia mau pergi lawan pula. Oh ni tak boleh buat, ni tak boleh buat dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada kita tengok hari ni orang yang bergelar PhD dan sebagainya, master degree dan sebagainya, mereka ni kadang-kadang tuan-tuan tergelincang kat habis dah. Sebab apa? Ada setengah mereka berilmu tapi tak beramal. Ada setengah mereka tak ada ilmu tapi nak beramal tuan-tuan. Allah Akbar. Nak cakap perempuan-perempuan tapi ilmu tak ada, maka menyesatkan jemaah habis semua. Hari ni punya cerita lah. Yang Nabi kata hari ni dunia dah akhir zaman. Dah, yang banyak hari ni yang ada apa dia? Banyak bukan ulama tapi ulang dalam semua tuan-tuan. Ni kita kena jaga. Dah, dalam hadis 40 peristiwa akhir zaman, hadis yang kelima kalau tak salah ya, dalam kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman, Nabi cerita suatu hari nanti, di akhir zaman nanti, Allah akan cabutkan ni apa dia tuan-tuan? Iman di dalam dada kita. Allah akan cabut orang-orang yang beriman dalam masyarakat kita. Hari ni dah ada dah tuan-tuan. Betul dan tak betul Nabi kata, Allah mengiyakan apa yang Nabi kata tuan-tuan. Hari ni kita tengok berapa ramai kita orang-orang yang beriman telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun diambil nyawa mereka. Hari ni ulama dan juga para ilmuwan tinggal berapa kerat ya. Tinggal berapa kerat ya tuan-tuan. Tu pun masih ramai lagi di antara sahabat-sahabat kita yang masih lagi tak mau nak menuntut ilmu, belajar. Sedangkan ilmu ini wajib tuan-tuan. Kenapa ilmu dunia kita boleh pulun ligan tuan-tuan. Walaupun penat, walaupun tak penat, kita boleh tadah telinga. Tapi kenapa ilmu nak pergi ke akhirat tuan-tuan? Yang ilmu ni besok kita nak bawa, nak masuk dalam liang lahat. Besok Allah nak tanya kita, kenapa kita tak pulun ilmu ni tuan? No. No, yang ni yang untuk guru anak, dia nak pesan kepada anak, hang tolong bagi tahu kat jemaah, esok hang nak kuliah, hang nak ceramah ke orang, peringat suruh orang mai untuk ilmu ni. Peringat suruh orang mai rumah Allah sembahyang jemaah, peringat. Sebab apa? Kekuatan kita orang Islam ni tuan-tuan bermula dalam saf. Bermula dalam saf. Hari ni berapa ramai orang Islam tuan-tuan habis kecundang, berpecah belah. Sebab apa? Dalam saf tak penuh, dalam saf tak bersatu tuan-tuan. Bila masuk dalam rumah Allah, masih lagi dia bawa tentang pegangan politik dan sebagainya, masih dia bawa tentang pegangan apa nama kata macam-macam lagi lah. Dah, mereka ni dia bawa sampai masuk dalam rumah Allah ni.
Bila masuk dalam rumah Allah, yang tu kadang-kadang jadi tu dah tak mau duduk dekat-dekat lah kan. Aku orang ni buat apa? Orang ni bukan jenis geng-geng aku, tak mau duduk dekat dia, duduk belakang. Allah Akbar. Ni yang malam tuan-tuan. Cuba tengok orang India, cuba tengok agama lain tuan-tuan. Depa walaupun lain dunia, lain negeri, lain dunia dah. Lain satu dunia tapi lain-lain negeri negara. Tengok tuan-tuan, bila time depa punya sembahyang dan sebagainya, depa tak ada pun nak sama-sama hang ni yang lain apa tak ada. Depa tak ada nak asyik-asyik tak ada. Sekali tuan-tuan, ada tuan-tuan baru ni, anak baru ni minggu lepas anak pergi kuliah di Teluk Panglima Garang sana. Kemudian balik tuan-tuan, nak balik main Kajang pagi itu pukul 9. Anak naik highway SKBE. Naik SKBE tengok pasal apa jam ni. Nak sampai kat Putrajaya Serdang tu jam. Rupanya tuan-tuan jam punya panjang kat 2 km je. Rupanya tuan-tuan jam pasal parking kereta tepi baru jalan. Tengok kan parking pasal apa? Rupanya tuan-tuan, ni orang yang apa nama agama India, yang agama Hindu tuan-tuan, orang bangsa India tuan-tuan. Mereka ini tu pergi ke kuil tu. Parking kereta berkilometer, sanggup jalan kaki. Tu pergi punya upacara sembahyang depa. Nampak tuan, berkilometer jalan kaki, duk heret anak-anak, duk heret bini-bini semua duk pergi. Nampak? Anak tengok teruja tuan. Dahsyat masyarakat depa ni punya pegangan depa ni tuan. Nak bab ketuhanan mereka ni. Depa cukup sanjung tuan. Depa cukup berhabis-habisan. Jalan 2 kilometer, berkilometer pun tak apa. Kita hari ni tuan-tuan, yang nak kata maju, yang nak kata yang kuat, dalam sah pun tak penuh. Ni tuan-tuan, rumah sebelah surau. Nentuk bila dia panggil Allah Akbar, Allah Akbar, tak boleh main rumah Allah lagi tuan-tuan. Ni ke kita nak berjaya dalam Islam? Ni ke kita nak menang dalam Islam? Nak lawan pok-pok ni? Kita nak menang tuan-tuan. Mampu Allah tak menang. Sedangkan kita pun tak bersatu dalam sah. Ada panggilan Allah Akbar, Allah Akbar, masih duduk lagi tidur tuan-tuan. As-salatu khairun minan naum. Allah syariat ni tuan-tuan, suruh baca, suruh lafaz kalimah as-salatu khairun minan naum. Bila solat subuh ni tuan-tuan, azan subuh nak bagi tahu solat lebih baik pada tidur. Tapi berapa ramai yang tahu cabaran solat lebih baik pada tidur? Hari ni bukan nak marah, tak marah. Ni bagi peringatan, tazkirah ni untuk diri anda dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ni mungkin tuan-tuan, ya, ada doa kepada Allah. Ya Allah, semoga tuan-tuan hari ni tuan-tuan dengar tazkirah daripada anda ni lebih kurang 30 minit, 40 minit ni tuan-tuan. Bukalah pintu. Allah bagi hidayah pada kita dan Allah bagi hidayah kepada mereka yang berada di luar ini, yang masih hati mereka zalum keras tuan-tuan terhadap Allah, panggilan Allah, jadikan lembut hati mereka ni. Ni doa ya Allah, bagi mereka jadi hati lembut, bagi mereka boleh main rumah Allah. Tak kira hang siapa pun main rumah Allah, sebab Allah tuan-tuan dia tak mau kira hang siapa, hang pangkat berapa, hang ada bini, hang kaya, hang miskin. Allah tak tengok semua ni tuan-tuan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak berguna anak, isteri, pangkat, kedudukan, harta, benda. Allah tak mau tuan-tuan semua ni tuan-tuan. Allah tak pandang semua ni tuan-tuan. Cuma Allah nak tengok apa dia? Hati qalbin salim, hati yang sejahtera tuan-tuan, yang tak ada sifat bongkok, sombong kepada Allah tuan-tuan. Ni tuan-tuan, Allah nak tengok hati yang macam ni besok mati, masuk dalam liang lahat, pergi jumpa dengan dia, bangun, pergi jumpa kat padang mahsyar besok. Hati yang macam ni Allah nak tengok tuan. Hari ni berapa ramai orang yang tak ada hati macam ni berbanding dengan hati orang yang ada macam ni. Bukti dia macam mana? Hari ni kita boleh tengok, tak payah tengok tempat orang lain, tengok tempat kita tuan-tuan. Nampak? Nah, yang ni peringatan tuan-tuan. Mungkin para asatizah yang lain tak ada nak bagi peringatan macam ni. Tapi bagi anak, ini satu tanggungjawab anak sebagai pendakwah untuk nak bagi tahu tentang perkara ni. Wah, kita ni tuan, dituntut, diharuskan, sampai ada setengah hadis menyatakan diwajibkan ni mai sembahyang di rumah Allah ni berjemaah sampai tahu tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, kata apa tuan-tuan? Andai kata kita ni mendengar panggilan azan tapi kita tak main rumah Allah untuk solat,
maka tuan-tuan tidak ada solat baginya. Erti kata yang lain, dia semayang kat rumah, umpama tak ada semayang, tak dikira sebagai dia semayang. Sampai tarah tu sekali tuan-tuan, kewajipan kita mai semayang rumah Allah. Tapi hari ni berapa ramai yang dengar tuan-tuan, berapa ramai yang tahu, berapa ramai yang sahut cabaran ni tuan-tuan. Ni berapa ramai yang sahut seruan ilahi, yang orang kata apa, tak ada seruan sepenting seruan ilahi ini. Berapa ramai yang boleh sahut tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mana bukti Allah Maha Besar? Kalau kita tuan-tuan hari ini masih tak bangun daripada katil kita main semayang, nampak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana dia kata Allah Maha Besar? Dah yang kita duk kata Allah Maha Besar ni, mana bukti Allah Maha Besar? Kalau kita masih lagi tuan-tuan, orang duk azan, kita duk di kedai kopi, mana dia bukti Allah Maha Besar? Tak ada. Itulah kata hari ni tuan-tuan, kita semuanya di mulut, di antara banyak-banyak manusia hari ni kita, di antara sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, mereka ni kena di mulut yang dah kata Allah Maha Besar, tapi perbuatan tak ada. Besok dalam kubur esok, Allah tanya kita di padang mahsyar besok, Allah tanya kita, adakah kamu mengatakan, kamu menyangka kamu ni akan dilepaskan begitu saja dengan kamu menyatakan bahawasanya kamu dah pun beriman kepadaku? Allah tanya kita. Kita buka Al-Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. Tengok Allah tanya apa tuan. Allah tanya, kamu ni manusia, kamu fikir kamu ni dilepaskan begitu saja ke? Tak ada. Pasti akan dihisapnya, akan ditanya. Kamu kata kamu dah beriman, cukup lah, tanpa ada bukti apa-apa. Beriman semua orang boleh kata di mulut, bukti tak ada. Contoh hari ni subuh, berapa ramai yang boleh bangun tidur main sembahyang semua ni, sembahyang semua. Lepas tu dah dengar pula kerja saya ni setengah jam. Siapa boleh tuan? Tak ramai pun. Kita boleh tengok berapa kerat. Nak dibandingkan tuan-tuan, yang kalau nak tengok rumah orang Islam di sini, anda percaya tuan, 100 ke atas dia tuan, 100 ke atas, 100 buah ke rumah ke atas. Hari ni pula hari Ahad, apakah alasan tuan-tuan kata nak kerja? Dok, mereka kata nak kerja. Hari ni hari Ahad, mana tuan-tuan nak kerja? Luangkanlah masa sedikit tuan-tuan. Kuliah mungkin seminggu sekali, 2 kali je. Isnin sampai Jumaat mungkin tak nak kuliah pun. Betul tak tuan? Hari ni Sabtu Ahad ada kuliah. Mai tuan-tuan seminggu sekali dengar majlis ilmu ni. Nabi kata apa? Dalam masa seminggu, dalam masa sebulan tak dengar majlis ilmu, paling tidak pun tuan-tuan seminggu 2 kali tak dengar ni tuan-tuan majlis ilmu, maka ni 3 hari tak dengar tuan-tuan, hati kita dah mai sedikit kegelapan. Allah tutup sikit pintu hati kita, dia berasa satu titik kegelapan. Dok, yang dikatakan zalum gelap ni dia masuk lagi, tak main lagi lepas 3 hari sampai 7 hari, Allah titik lagi gelap. Sebab tu bila sampai berbulan-bulan kita tak main kuliah agama, bila kawan-kawan ajak pula, weh malam ni ada ustaz sekarang sekian-sekian main, malam ni ada ustaz USA main, maka tuan-tuan kita berasa tak apalah, kopi dua, aku hari ni ada kerja, padahal tak nak kerja, tapi dia bagi tahu alasan macam-macam tuan-tuan. Sebab apa? Allah tutup pintu hati dia, Allah tak pilih jadi tetamu Allah. Ini kita kena ingat, jangan sampai Allah tak pilih kita jadi tetamu dia sudah. Yang tu berat kan. Biar orang tak pilih kita jadi tetamu orang, tak apa. Biar Allah pilih kita jadi tetamu Allah, cukup tuan-tuan. Kita nak orang tu, kita nak Allah. Kita nak Allah. Hari ni orang, berapa ramai di kalangan kita ingat kepada orang, yang sedangkan orang tu tak ingat pada dia pun. Hari ni Allah ni tuan-tuan ingat pada kita, tapi mereka ni tak ingat pada Allah. Malam sekali tuan-tuan. Buktinya kenapa kata Allah ingat pada kita? Sampai masa Allah ambil nyawa kita, Allah tak lupa pun. Allah kata hang akan mati umur hang 70 tahun. Sampai 70 tahun, maghrib ke 7, aku cabut nyawa hang. Tuan-tuan, tak lambat, tak cepat, 1 minit 7 tepat Allah cabut nyawa kita. Mana kata Allah lupa? Allah tak lupa kita. Tapi kita hari ni, berapa ramai mereka ini tuan-tuan yang lupa pada Allah. Ni kita kena ambil ingat. Sebelum Allah ambil nyawa kita, Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man ra. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, ni apabila nyawa kamu ni tuan-tuan dah sampai di kerongkongan, yakni orang panggil gol-goroh ni tuan-tuan, dada kita ni tuan-tuan akan berombak tuan-tuan, naik turun macam ombak laut tu. Cuba tengok orang nak mati lagu mana tuan-tuan. Tambah pula orang yang banyak buat dosa, mati depa lagu mana?
yang dulu kehidupan mereka pekakkan lubang telinga mereka, tak mahu dengar seruan ilahi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas solah. Depa tak mahu lagi nak main rumah Allah. Biar pi buat kerja dunia lagi bagus, biar pi nak pulang dunia lagi bagus. Tengok saat kematian mereka, tuan-tuan, Allah nak tarik malaikat maut nak cabut nyawa mereka. Lagu mana punya teruk depa nak hadapi, tuan-tuan? Ni Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, apabila nyawa kamu dah sampai ke kerongkongan, waqila man ra, katakan kepada mereka, siapa yang boleh selamatkan kamu? Allah tanya kita, siapa boleh selamatkan kamu? Tak ada siapa, tuan-tuan. Tak ada. Wa zanna annahu al-firaq. Tak ada siapa boleh tolong kita. Seorang-seorang hang lah sakit. Hang sakit ke, hang tak sakit ke, masa tu hang seorang-seorang. Anak ustaz USA pun tak boleh tolong. Ustaz-ustaz lain tak boleh tolong. Mak ayah kita tak boleh tolong kesakitan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh tolong saat kita sakaratul maut, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi, tuan-tuan, nak wafat, Nabi ingat ummati, ummati, ummati. Nabi taruh tangan kepada Allah sampai habis nyawa Nabi SAW. Ni roh ni, tuan-tuan, dicabut naik ke langit, tuan-tuan. Nabi ingat kepada kita. Nampak? Sebab apa? Nabi kata, kalau beginilah sakitnya, cabutnya nyawa ini, wahai malakut maut, wahai Israel, biarlah ku tanggung semua kesakitan umatku pada hari esok ni. Hari ini biar ku tanggung. Nabi kata. Nampak, tuan-tuan? Sayangnya kita, sayangnya Nabi kepada kita, kepada umat dia, tuan-tuan. Nampak? Tu Nabi, tuan-tuan, nak wafat punya sakit. Kita ni, tuan-tuan, yang selalu buat dosa, bukan maksum, agak-agak roh kita nak keluar, tuan-tuan. Sakit lagu mana yang kita haram halal, syubhah, yang was-was, main daripada mana harta kita ni pun kita tak pernah nak ambil tahu. Kita duduk tibai sofa tu ya. Agak-agak, tuan-tuan, macam mana roh kita nak keluar. Yang kita masih duduk lagi duduk kata ke orang, yang kita masih lagi tak mau nak main rumah Allah, yang kita hari ni Allah bagi kaki tapi tak mau langkah lagi main rumah Allah. Besok di hadapan Allah, tuan-tuan, dah dicabut nyawa sepasai, masuk dalam lubang kubur sepasai, nak duduk di hadapan Allah sepasai, tuan-tuan. Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Andai kita hari ni tak mau nak buat amal soleh banyak-banyak. Orang hari ni yang berada dalam alam barzakh, tuan-tuan, mereka hari ni minta ke Allah, ya Allah, bangunlah kami kembali untuk kami nak buat amal soleh, tuan-tuan. Betul ke ustaz depa kata lagu tu? Ke ustaz reka-reka ya, tuan-tuan? Ada dalil, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah As-Sajdah ayat 12, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tarizil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuan-tuan, pada ketika itu mereka yang berdosa itu menundukkan kepala mereka, tuan-tuan. Ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, tuan-tuan. Lalu mereka berkata apa kepada Allah? Allah kata, depa kata apa kat aku ni? Allah kata, ya Allah, hari ini kami telah pun melihat, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah pun mendengar, ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami di atas muka bumi ini. Untuk apa, tuan-tuan? Mereka ni minta nak balik-balik yang dalam kubur ni. Buat apa, tuan? Tidak lain tidak bukan na'mal salihan, untuk buat amal soleh. Sebab apa baru nak minta? Sebab inna muqinun, hari ni baru mereka nampak, hari ni baru mereka percaya, hari ni baru mereka yakin tentang apa yang Allah bagi tahu dalam Quran yang dulunya mereka ingkar. Nampak? Bila ada saja panggilan mai rumah Allah, mai sembahyang Jumaat, mai tuntut ilmu, mai baca Quran, mai apa kenal Allah, apa semua pelajaran, apa semua tasawuf, fiqh, tauhid, mengajar kitab, depa kata apa? Nanti dulu lah, hampa pi dululah. Kami besok kami pencen, kami tua esok kami pi lah belajar. Tuan-tuan, andai kata kita tak ada nak sampai ke arah macam tu, Allah cabut nyawa kita, menyesal tak sudah, tuan-tuan? Menyesal bila masuk dalam lubang kubur, kita kata depan Allah nak balik dunia ni. Allah bagi tak balik? Tak ada, tuan-tuan.
Sebab tu hari ni tuan-tuan kita kena ingat hidup kita ni tuan-tuan cuma dalam 3 hari ya tuan-tuan. Makna kata apa yang dikatakan 3 hari tu? Makna kata semalam tuan-tuan sudah menjadi sejarah. Boleh tak kita ulang balik semalam? Tak boleh dah tuan-tuan. No? Hari ni tuan-tuan, hari ni apa yang sedang kita lakukan? Ini dia lah hari ni. Hari ni kita boleh main rumah Allah, main semayang Jumaat. Hari ni boleh kita main rumah Allah, boleh main untuk ilmu. Ini dia lah hari ni kita boleh lakukan. Hari besok belum pasti lagi. 3 hari ni. Hari besok belum pasti lagi kita boleh main subuh macam ni. No, hari esok belum pasti lagi kita boleh main semayang macam ni. Jemaah, jumpa kawan-kawan kita ni belum pasti lagi tuan. No, hari esok juga belum pasti kita boleh main dengan kuliah macam ustaz bagi kita ni. Duk belajar ilmu tentang akhirat dan kematian ni belum pasti lagi tuan. No, sebab itulah tuan-tuan kita ni ya hisaplah kita ni hari pertama. Semoga hari yang kedua kita lebih baik daripada hari yang pertama. Dan janganlah kita mengharapkan hari yang ketiga, kerana mungkin ajal kita pada hari yang kedua. Mana kata hari ketiga yang kita impikan besok nak pergi sana di sini, ada orang tak dapat nak pergi hari ketiga, hari ni dia mati, hari kedua. Lepas tu fikir kan? Sebab tu kita kena fikir, hari ni Allah bagi kita kenikmatan, Allah bagi kita boleh menampak. Pagi tadi malam tadi kita tidur, bangun pukul 5 tadi, kita tengok boleh celik mata, oh nampak isteri sebelah kita, nampak anak dekat depan kita. Tak, kita berasa bangga. Tak, kita boleh jalan kaki main rumah Allah, syukur banyak-banyak. Ada orang tuan-tuan, dia tidur, lepas dia bangun, Allahu Akbar tuan, nama Allah pun tak sebut. Tak, syukur kepada Allah pun tak ada. Sedangkan Nabi ajak bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni segala puji bagi Allah yang tadinya telah mematikan aku dan sekarang ni hidupkan balik. Kita tidur tadi tuan-tuan, mati dah. Cuma Allah tak ambil terus kita punya roh kita. Allah pegang roh kita sebentar. No, 7 jam ke, 5 jam ke, 6 jam ke. Dak. Lepas tu bila cukup masa kita bangun tidur, kunci jam pukul 5. Kunci jam pukul 5, Allah lempak balik roh kita masuk dalam tubuh badan kita. Andai kata Allah tak lempak balik, kita buka mata pagi ni duduk dalam liang lahat tuan-tuan. No, sedangkan dosa kita masih banyak. Dosa kita dengan mak ayah tak terampun lagi. Ada orang tuan-tuan minta maaf kat ayah dak lagi, minta maaf kat ibu dak lagi, minta maaf kat isteri anak dak lagi. Harap yang ni kita kena muhasabah diri kita. Sebab tu tuan-tuan, biar pilah orang nak kata apa pun, jangan kita tuan-tuan jauhkan diri kita dengan Allah, jauhkan diri kita daripada rumah Allah, jauhkan diri kita dengan majlis ilmu. Sebab apa? Tanpa ilmu tuan-tuan, kita hidup kita tuan, Allah Akbar, sesat jalan tuan. Tanpa ilmu kita layu tuan, tanpa tarbiyah kita akan rebah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini ni ramai kita tuan-tuan ya, yang duk asatizah ni pakat duk perang tuan, bukan nak marah, bukan nak apa orang macam kami tuan. Tak, untuk nak melahirkan satu generasi, nak mengajak semua tuan-tuan, mari kita letak Allah melebihi segala-galanya. Mari kita letak Islam di hadapan kita. Mari kita letakkan Nabi Muhammad SAW di hadapan kita. Mari kita letakkan Al-Quran syariat Islam dan sebagai dustur dalam hidup kita ni, dalam pemerintahan kita dan sebagainya, menjadi kita di hadapan kita tuan-tuan. Buanglah yang mana yang batil-batil tuan, yang mana yang tak perlu ni kita buang pilah, ambil yang benar yang hak. Ambil yang hak, insya-Allah tuan-tuan, kita punya tuan-tuan, qariah kita ini, penduduk kita ini akan dijauhkan daripada bala umum tuan-tuan. Bala umum ni bala apa? Yang ni tuan-tuan, kalau diturunkan semua orang kena. Contoh dia apa? Gempa bumi. Yang kedua apa dia? Kemarau. Yang ketiga apa dia? Banjir. Yang keempat apa dia? Penyakit tuan-tuan. Ni kalau kita beribadat kepada Allah, kita ajak semua masyarakat yang ada di taman universiti dan apa semua ni tuan-tuan, mai rumah Allah, berjaya kita ajak mereka ni mai rumah Allah, penuh rumah Allah, insya-Allah tuan-tuan, setiap solat fardu penuh, yang tak mai segelintir, yang mai lebih pada segelintir, maka insya-Allah tuan-tuan, bala umum Allah akan Allah angkat tuan-tuan, tak ada sampai kepada penduduk sini. Sebab tu tuan-tuan, anak hari tuan duk pompang-pompang nak bagi kita benda ni tuan, supaya Allah selamatkan penduduk kita, terutamanya qariah ni tuan-tuan, ni di Al-Abqari ni tuan, no? Supaya apa? Hidup kita semua, siapa dekat sini nak kena bala Allah angkat tangan? Semua tak mau bala Allah, nampak? Tapi berapa ramai orang yang nak berdoa untuk jauhkan bala Allah? Tak ramai tuan. Ni muda-mudi kita, adik-adik kita, anak-anak kita ni, pasti tak kita mereka ni tuan hari ni lepas sembahyang? Belum tentu. Kita main rumah Allah, mereka buat apa? Kita tak ada. Sedangkan tengah tidur lagi apa?
Ni yang dalam tanggungan kita tu. Yang dah kahwin tu, itu lain cerita lah. Ni yang dalam tanggungan kita ni. Apa kita buat? Yang ni yang orang kata 4 golongan yang tuan-tuan kena ingat. Mereka ini boleh tarik tangan kita masuk dalam neraka esok. Yang pertama, yang pertama isteri kita. Isteri kita, kita seorang suami, kita semayang, mereka tak semayang. Kita tak pastikan mereka semayang, dan kita nampak mereka tak semayang, kita tak suruh pula, kita diam. Besok mati, isteri kita tarik tangan kita masuk neraka. Ni yang pertama. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang kedua ni anak perempuan kita. Anak perempuan kita tuan-tuan, kita sebagai bapa tengok mereka buat maksiat, tak larang, tak apa. Lepas tu kita biar pula, kita mati, anak kita tarik tangan kita juga masuk neraka. Ni perempuan yang kedua. Perempuan yang ketiga, siapa dia tuan-tuan? Adik-beradik lelaki kita. Adik kita abang. Ni bawah kita ada adik, ada kakak dan sebagainya. Ni mereka ini kita nampak mereka buat maksiat, sedangkan ayah dah tak ada, mak dah tak ada. Tanggungjawab kita sebagai abang nasihat adik kita yang di bawah ni, tapi kita buat tak peduli. Kita mati, adik kita yang perempuan ni ataupun kakak kita pun tarik tangan kita masuk neraka Allah. Ni yang ketiga. Dan yang keempat, ibu kita sendiri pun boleh tarik tangan kita sebagai seorang anak masuk dalam api neraka Allah. Andai kata bapa dah tak ada, ibu kita jadi tanggungjawab kita. Bagi yang lelaki ni lah, jadi tanggungjawab kita nak bela ibu kita, pastikan ibu kita tak buat maksiat. Tapi kalau kita tengok ibu kita buat maksiat dan sebagainya, kita buat tak tahu juga sebagai seorang anak lelaki ni, besok ibu kita mati, kita pun mati, ibu kita tarik tangan kita masuk dalam api neraka Allah juga. Ni 4 golongan wanita yang boleh tarik tangan kita, yang Allah beri kuasa kepada mereka boleh tarik tangan kita sebagai seorang lelaki ni. Tuan-tuan, fikirlah, hari ni mungkin kita sembahyang, hari ni mungkin kita buat amal ibadat sampai lebam-lebam dari kita, sampai bengkak-bengkak tumit kita. Tapi ada kita tak pastikan mereka ini pun ikut macam kita, habis tuan-tuan, sia-sia, lara tuan-tuan. Lara. Ni tuan-tuan, hari ni nak bagi peringatan sedikit sebanyak tuan. Itulah. Yang kedua tuan-tuan, ni bab kita tuan-tuan, di tempat tuan-tuan, di belah Penang sana, mereka ada di setengah pihak, di setengah tempat tuan-tuan, ni orang yang bukan Islam kata apa? Azan tak boleh, azan subuh tak boleh laut. Kuliah agama speaker luar tak boleh buka. Di Penang ada setengah tempat yang jadi ni. Anak tak bagi tahu tempat apa. Kemudian tuan-tuan, bila dengar benda-benda lagu ni, orang Islam bangkit merasa marah. Pasal apa azan subuh tak bagi? Sedangkan ini Malaysia ni agama yang rasmi, persekutuan yang telah dijanjikan dulu masa nak merdeka dulu, apa dia? Agama Islam. Agama utama dalam Malaysia ni. Kenapa kami punya azan subuh tak boleh? Nampak? Mereka duk pang. Kemudian tuan-tuan, jawab mereka punya kepala kata apa? Kami dekat sini, kamu panggil azan, kamu duk Allah Akbar, perang, buka speaker bagi darah-darah. Nak tanya, dia bertanya kepada ni orang pemerintah ni tak, dia bertanya kepada kepala ni di tempat tu. Di satu kampung dia bertanya. Dia bertanya, kamu duk panggil tiap pagi ni perang-perang, sedangkan kami tidur, duk kacau ni, tambah cuti pula. Nak tanya, berapa orang yang pi? Kemudian bila kata lagu tu, kepala ni kata apa? Ramai pi. Orang Islam dekat situ kampung tu ada 300 lebih. Okey, tak apa. Kemudian tuan-tuan, ni yang bukan agama Islam ni, dia punya apa nama? Dia punya tak percaya kepada kepala tu kata gitu. Dia main tengok hari-hari tuan-tuan, pagi-pagi dia main intip. Betul ke yang dikatakan orang Islam ni setiap kali subuh ramai penosah yang tu bila dia panggil Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Yang bagi dia pun mengacau. Tapi dia berkata, kita kata ramai orang kita main, orang Islam main. Dia pun tengok tuan, 2 sah pun tak penuh. Bukan tengok sehari 2, sebulan 2 dia buat kajian tu, dia pun tengok betul tak? Last sekali tuan-tuan, sampai satu hari mereka tangkap, habis lepas subuh, keluar Tok Imam, keluar pengurusi, keluar apa, ketua-ketua apa. Mereka kata apa? You kata ramai ni punya orang datang. Nampak? Saya tengok, dia kata sebulan lebih, tak 2 bulan ni, saya tengok pagi-pagi orang Islam tak ramai pun datang. Kamu dah panggil tiap pagi apa? Buat penatnya. Sebab tu kita kata subuh tak payah azan. Tuan-tuan, mereka dengar, mereka berasa marah. Orang kita orang Islam dengar, mereka berasa marah. Sebab apa? Sebab dihina yang macam tu. Tapi tuan-tuan, persoalan daripada anak tuan-tuan. Ni, persoalan daripada anak,
Mereka sampaikan cerita ni pada anak. Anak kata apa tuan-tuan? Nak tanya balik, betul ke pagi-pagi 2 sah tak sampai? Sedangkan penduduk 300 orang. Betul lah Ustaz. Habis tu nak marah lagu mana? Nak marah lagu mana? Kita marah orang tak bagi azan. Sedangkan azan tu nak menunjukkan panggil orang mai sembahyang, panggil orang bagi tahu masuk waktu dan sebagainya, ajak mai sembahyang di rumah Allah ni. Nampak? Tapi tuan-tuan, kita marah orang tak bagi azan. Tapi kenapa? Persoalan dia, kita tuan-tuan sahut dah azan ni mai sini. Tu soalannya. Kalau kita sahut panggilan azan, setiap kali Tok Bilal duk panggil azan, semua kita tinggal kerja kita, urusan dunia tinggal, pakat penuh rumah Allah, tak apa. Kalau kita lawan depa tak bagi azan subuh pun. Tapi berapa berat kita yang main? Berapa berat? Ni kita kena ingat tuan. Dok, bila depa bagi tahu tu, orang sana, dok, majoriti dia orang Islam sana kan, tak boleh kata apa dia. Tunduk kepala. Benar-benar. Kamu marah kami tak bagi. Kamu marah kata saya tak bagi azan, kau marah. Nampak dia bertanya. Kemudian nak tanya balik, kamu panggil berapa ramai yang ikut panggilan kamu? Tak ramai. Nampak? Kita bila orang anak kita punya syariat kita marah. Tapi tuan kita sahut syariat kita. Berapa ramai yang sahut? Ni kita masalah kita. Macam mana kita nak lawan? Macam mana kita nak buat? Dalam sah kita pun tak penuh. No, ni Allah nak tengok kita. Tuan-tuan cuba tengok Turki tuan. Turki. Negara Turki baru-baru ni tuan-tuan pun semua tahu akan nak kena guling semua orang. Ada. Tuan-tuan, siapa tolong? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah tolong? Sebab pemerintah dia tuan-tuan, kepala dia tuan-tuan, letak Allah, letak Nabi, letak Quran, letak Islam sebagai ni atas ni pemerintahan dia, sebagai dustur. Tengok tuan, ni kacau bilau semua ni nak ambil tuan, nak gulingkan dia tuan-tuan. Rakyat bangun pi sokong, pi tolong. Tu bukan daripada rakyat, daripada Allah. Dulu masa perang tuan-tuan, Allah turun malaikat tolong Nabi, walaupun Nabi 313 saja berbanding dengan 1000. Kenapa Nabi boleh menang? Kerana apa? Malaikat main tolong. Hari ni Allah tak hantar malaikat, tapi Allah tolong dengan pertolongan malaikat, dengan pertolongan Allah. Dengan cara macam mana? Allah masukkan rasa untuk nak membangun kepada rakyat Turki, bangun untuk nak pergi lawan kepada yang mereka ni. Tuan-tuan tengok, menang tak menang? Menang. Ni semua kerja buat Allah. Itu kerana apa? Kerana mereka tuan-tuan penuhkan rumah Allah. Tuan-tuan tengok subuh di Turki lagu mana tuan-tuan? Macam semayang Jumaat tuan-tuan. Kita hari ni subuh tuan-tuan, ada buat semayang macam semayang Jumaat? Tak ada. Besar yang masjid dengan surau kan, besar saja tuan-tuan. Maghrib Isyak pun kadang-kadang tak penuh, apatah lagi subuh. Pergi tengok negara Turki tuan-tuan, tiap-tiap kali tuan-tuan pagi tuan-tuan tengok TV Turki tuan, apa mereka punya kepala buat? Ajak main semayang subuh berjemaah, kepala dia duduk depan, lepas tu baca Quran pula tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan yang dikatakan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Hari ni kita ada tak buat lagu tu? Macam mana Allah nak tolong kita? Sebab tu kadang-kadang kita tuan, orang Islam selalu je kalah, selalu jadi peleceh dengan kaum-kaum bangsa-bangsa asing dalam negara kita. Sebab apa tuan? Sebab ni kita sendiri sama orang Islam tak mau bersatu dalam saf Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah nak tolong kita? Nampak? Allah bagi kita apa? Ni kalau nak ikutkan dalam bahasa Melayu ni, tak ada makan percuma. Tak ada makan percuma ni, mana kata apa? Hang nak apa-apa pun kena usaha. Contoh kita orang tuan tak kerja tapi nak duit, boleh ke tuan? Tak boleh kan? Mana ada Allah bagi rezeki bergolek betul? Mesti kena usaha kan? Usaha tangga kejayaan. Jadi kita hari ni tak usaha nak penuhkan rumah Allah. Macam mana Allah dah usaha kita nak menang dalam nak lawan dia? Ni kita punya apa nama? Muasabah kita fikir nanti. Yang ni kita di antara kita punya apa yang perlu kita nak ambil tahu, apa yang perlu kita tepuk dada kita, tanya betul ke hari ni aku dah buat ni, aku ajak dah kawan-kawan aku mai, ataupun hari ni aku lepas diri aku saja ke. Ada orang tuan dia lepas diri dia saja, aku semayang aku dah rumah Allah, aku duduk ilmu sudah, depa punya pasal depa. Ni besok tuan masalah juga dari kita. Walaupun kita ahli ibadat, bila kita mati besok nak masuk syurga, malaikat tahan sah. Sebab apa? Sebab apa? Sedangkan aku ahli ibadat. Kita soal depan malaikat depan Allah. Sedangkan aku ni ahli ibadat, kenapa kamu tahan aku nak masuk syurga dah? Aku punya pahala aku menimbun, dosa aku sekian. Kata malaikat apa tuan-tuan? Dulu masa hayat kamu hidup, kamu nampak kawan-kawanmu ni terpesong. Banyak yang dah terpesong dah ni.
Tetapi kenapa kamu tak tarik tangan mereka, tak mau ajak mai masuk ke dalam saf kebenaran? Nampak? Tak mau tarik mereka untuk mai rumah Allah, tak mau tarik tangan mereka untuk mai belajar ilmu-ilmu ni. Kenapa? Kamu biar saja anak-anak kamu, isteri kamu, anak kamu biar pergi hanyut lagu tu. Hari ni kamu nak masuk syurga senang-senang ke? Kemudian tuan, malaikat tanya, sorry to say ya. Nampak? Ni dia tuan, belakang kita tunggu lagi. Yang mana yang dah kahwin, anak isteri besok nak soal, kita juga nak tanggung. Depa tak buat amal ibadat, kita juga pahala kita boleh kat depa. Last sekali pahala kita bergunung-gunung, habis depa kikir, dosa depa pula Allah bagi kat kita bergunung-gunung. Depa boleh masuk syurga, kita jadi masuk neraka tuan. Ni kita masalah jadi orang lelaki ni kan. Banyak kelebihan dia, tapi banyak juga dia punya masalah dia bagi kaum lelaki ni. Kalau kita tak ajak mereka ke arah yang benar, ke jalan Allah yang benar kan. Ni kita kena ingatlah sebagai kaum lelaki ya. Insya-Allah. Ni tuan-tuan, ada lagi masa sedikit lagi. Ya, kita akan masuk sedikit bab tentang hakikat kematian ini yang tuan-tuan kita sambung pembelajaran kita yang telah lalu, yang telah lepas, yang tentang kita berhenti bab hakikat kematian ya, hakikat kematian insya-Allah. Baik, para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu, tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan, bertukar atau berpindahnya suatu keadaan ke keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain. Dan ia, yakni kematian, adalah salah satu musibah yang paling besar ya. Musibah yang paling besar ialah kematian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dalam surah Al-Maidah ayat 106 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, maka dia pun akan berwasiat. Ya, maka dia pun akan berwasiat. Maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Nampak tuan-tuan? Orang nak mati ni tuan-tuan, mesti dia kena berwasiat. Nampak? Sebab tu musibah yang paling besar ni mati ni. Sebab apa? Dia tahu dia nak tinggal di dunia ni, dia kena buat wasiat besar-besaran. Apa yang ada kepada dia semua dia kena buat wasiat di bang. No? Besok kalau tak buat wasiat tuan, yang ni jadi dia esok dah belenggu dalam kubur esok ni. No? Nampak? Ni dalam apa? Surah Al-Maidah Allah bagi tahu dah. No? Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah solat, dan agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, maka demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk menyembunyikan persaksian Allah. Nampak? No? Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ya, para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Yakni apa dia? Yakni lalai dalam menghadapi kematian. Kematian ni musibah yang besar, tapi yang lebih besar daripada kematian ni, ya, yang lebih besar, dahsyat daripada kematian ni, apa dia tuan-tuan? Orang yang lalai tentang kematian. Sebab apa? Orang yang lalai tentang kematian ni, dia tak berasa nak bertaubat tuan-tuan. Tak berasa bila masa dia nak buat taubat, tak berasa dia nak main tikap semayang, tak berasa dia nak jalan ke rumah Allah. Ni orang yang lalai dalam kematian dia. Rugi tak tuan-tuan? Rugi yang teramat-amat rugi. Yang ni lah yang kita ni tuan-tuan, yang ulama kata berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian, serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah kematian. Seperti mana dalam surah As-Sajdah ana bagi tahu tadi tuan-tuan, yang kita besok mati minta Allah bangun balik setelah kita dah mati untuk buat apa? Untuk buat amal soleh. Inilah dia tuan-tuan, orang yang lalai dalam kematian dia. Inilah musibah yang paling besar tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak nampak untuk nak bertaubat, dia tak menampak nak sembah Allah, sedangkan Allah suruh tuan-tuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dia buat takti tuan. Ada telinga, dia pekak. Ada mata, dia buta. Ada mata hati dia, tapi dia buat-buat tak nampak. Jadi Allah tutup, bagi jadi gelap, zalum tuan-tuan. Maka tuan-tuan, besok dia nak balik rumah Allah, dia nak balik berjumpa Allah dalam keadaan merangkak buta tuan-tuan. Sampai soalan malaikat tak boleh jawab, buta tuan-tuan. Hari ni tanya, ma rabbuka, boleh jawab tak? Pakat semua boleh jawab tuan-tuan. Pakat semua boleh jawab. Yang tak sembahyang pun boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Yang tak sembahyang boleh jawab. Yang tak sedekah boleh jawab. Tapi tuan-tuan, bila masuk dalam lubang kubur,
marah buka. Boleh jawab tuan-tuan. Hari ni Allah bagi kudrat mulut kita. Kita boleh jawab. Besok masuk dalam liang lahat, Allah tutup. Cabut kudrat kita ni. Yang nak jawab apa dia tuan-tuan? Amalan kita, Quran kita. Hari ni amalan kita tak puluh buat. Rumah Allah malas nak main. Tuntut ilmu pun tak mau main. Quran pun tak baca. Buang satu ayat, dua ayat. Setiap fardu pun tak baca. Maka tuan-tuan, siapa nak jawab soalan malaikat munkar dan nakir ni? Adakah kita berasa boleh jawab tak tuan-tuan? Ni masalah dia. Yang ni yang kata lalai dalam kematian ni. Ni dalam hadis ni ulama menafsirkan yang lebih teruk daripada kematian, yang lebih dahsyat daripada kematian apa dia? Orang yang lalai untuk nak mati. Tu lagi dahsyat. Sebab apa? Dia tak ada masa nak bertaubat. Tak ada masa tuan. Tak. Dia dosa lagi dia tambah. Nak taubat jauh sekali tuan-tuan. Nampak? Sebab tu Imam Ghazali kata apa tuan-tuan? Umur angka 40 ni, kalau kita hari ni tak ada lagi boleh main rumah Allah, hati kita tak ada rasa lembut nak main sujud kepada Allah, nak main rasa nak buat taubat kepada Allah, nak main semayang, nak main untuk ilmu di rumah Allah, duk rajin buat maksiat lagi, angka umur 40 ni, maka mati besok mereka ni masih dalam keadaan macam tu juga. Kalau dia seorang buat maksiat, mati besok kata Imam Ghazali dalam keadaan dia ni orang yang bermaksiat juga. Tapi hari ni kita pada angka 40 dah sedar dah yang dulu kita jahil. Hari ni kita sedar main rumah Allah, dekatkan diri dengan Allah dan sebagainya. InsyaAllah kata Imam Ghazali, kita mati besok, akhir kita, kesudahan kita, ending kita besok dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah. Ni dia tuan-tuan. Ni kata Imam Ghazali. Kita tepuk dada kita, tanya kita hari ni duduk dalam kelompok yang macam mana, yang pertama ataupun yang kedua. Sebab apa hari ni tuan-tuan, Nabi kata nak tengok orang tu bagus tak bagus, tengok dia punya ending dia. Mana kata pengakhiran dia. No, pengakhiran dia apa dia? Kematian dia. Kematian dia lagu mana? Ada orang tuan-tuan mati tengah buat maksiat, maka elok tak pengakhiran dia? Su'ul khatimah, tak baik tuan-tuan. Dah nampak terang-terang dah. Dia ni besok masuk dalam kubur kena bedai. Nampak? Kena bedai. Sebab apa? Mati pun tengah berzina, mati pun tengah minum arak. Taubat lahum tuan-tuan. Terang-terang depan mata. Mati duduk kat kedai kopi, tapi duduk tunggang ayat arak kat meja. Allah. Duduk tengah mati dalam bar, duduk tengah mati dalam kelab malam. Allah. Tapi kalau tuan-tuan ada tengah kematian, dah Pak Mat tu mati di mana? Dia mati dekat surah Al-Bukhari, tengah sujud tuan-tuan. Tiba-tiba keras, orang bagi salam, dia tak habis sujud lagi. Tiba-tiba tuan-tuan habis zikir, habis doa, dia bangun sujud dah lagi. Kita tepuk belakang dia, tengok-tengok keras dah. Allah Akbar. Mati tengah apa? Mati tengah sujud. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang kata bertahun-tahun nama dia orang sebut. Tapi tuan-tuan, kalau mati dalam keadaan maksiat, Allah Akbar. Orang kata juga, tapi orang kata benda tak elok. Hantar dia mati kat mana? Mati tengah duduk kat rumah pelacuran. Allah Akbar. Dulunya 30 tahun ahli ibadat, tahun terakhir dia nak mati buat maksiat, mati kat rumah pelacuran. Ni Nabi kata tak bagus orang ni, tak bagus. Dulu dia kaki maksiat, 30-40 tahun kaki maksiat. Tahun yang terakhir dia mati di rumah Allah, tengah sujud kepada Allah, kena pula tengah sujud buat solat sunat taubat tu. Allah ambil nyawa dia. Ni keadaan mati orang yang baik. Tak tengok baik tak baik, Nabi kata pengakhiran dia. Ni ni kita nak tengok hari ni, tak takutkah kita tuan-tuan Allah nak cabut nyawa kita dalam keadaan kita baik ataupun tak baik? Tak takut ke? Kalau ada juga di antara kita, kawan-kawan kita tuan yang masih tak nampak jalan rumah Allah, agak-agak mimpi kat kita ni nak minta Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita baik-baik, boleh ke kita nak kata ya Allah ambil nyawa baik? Agak-agak Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita semayang, agak-agak ambil lah. Sedangkan kita rumah Allah pun tak mau main. Kiat no? Kiat. Mungkin hari ni tuan-tuan rasa tidak dengan awal lagi. Tuan-tuan, rugilah kepada orang yang menangguhkan amal soleh. Rugi tuan. Amal kebajikan kalau tangguh, rugi tuan. Sebab apa? Mati ni tidak bertangguh. No? Mati tak bertangguh. Sekejap lagi keluar surau ni tuan, siapa tahu boleh hidup? No?
Siapa kata saat lagi aku boleh pergi kerja, aku boleh bawa anak isteri aku saat lagi pukul 10 lagi pergi minum kopi, lepas tu pergi jalan-jalan, hari ni shopping apa, hari ni hari rehat, pusing-pusing apa, naik apa semua ni, boleh bawa pergi jalan-jalan anak bini aku. Hari ni siapa boleh bagi, kata boleh bagi keyakinan, kepercayaan saat lagi dia boleh malam saat lagi boleh main pula saat lagi dengan rumah Allah ni? Siapa? Tak ada siapa boleh bagi 100% punya kepastian dia boleh jumpa saat lagi surau ni balik maghrib saat lagi. Tak boleh. Sebab apa? Mati tak tahu bila. Mungkin saat lagi start kereta tiba-tiba mati. Cerita tentang cerita tentang kematian kan. Semalam ana berada di surau. Semalam pula hari Khamis ya, hari Khamis kemarin anda berada di Vista Lavender tuan, di Puchong Kinrara, apartmen Vista Lavender di surau tuan. Surau tu besar tak ya tuan-tuan. Depa bagi tahu kat anda tadi baru saja kita punya jemaah kita meninggal, tapi bukan orang sini, orang Indonesia duduk situ jemaah tuan-tuan, duduk tengah cakap ni. Lepas habis main syok lepas habis main syok duk cakap dekat belakang ni. Dengan dah keluar nak balik, dia bercakap lah kat belakang 4-5 orang geng depa. Cakap habis semua. Lepas tu kawan dia kata, "Jom kita balik lah." Dia kata, "Apa pergi balik tu?" Kan, "Sat lagi aku balik lah." Kan? Kawan dia seorang balik. Lepas tu tuan-tuan, dah habis balik. Tuan-tuan tahu jadi apa kat dia? Yang dia balik last sekali ni. Jadi apa? Mati kat situ juga. Depa ni besoknya hari Jumaat nak main sembahyang subuh, depa tengok dia terbaring kat situ. Depa ingatkan dia tidur. Depa tak gerak dia tuan-tuan. Tak apa, dia ingatkan dia tidur. Kan? Dia pergi lah. Habis sembahyang subuh, depa tengok dia terbaring lagi. Pergi tepuk dia, gerak dia. Tuan-tuan keras. Kawan-kawan dia tengok. Loh, semalam dekat sini lah kami sembang dengan dia ni. Depan insyak semalam ni. Subuh ni tengok keras lah. Rupanya dia suruh mereka balik. Kawan dia ajak balik, jom kita balik lah. Dia kata pergi dulu, saya balik lah. Rupanya tuan-tuan, dia nak mati tu. Tapi dia tahu dia nak mati. Tak tahu. Tengah sihat walafiat, tengah nak sembang gelak ketawa tadi isyak semalam. Tengok tadi malam tadi mati lah. Subuh oleh orang semayang, buka surau, tengok terlentang itu. Siapa orang tidur? Ingatkan tidur. Habis semayang tengok tak bangun lagi. Pergi gerak bang. Pergi gerak keras tuan-tuan. Ni Vista Lavender. Tak tahu bila kita mati. Ni hari ni. Siapa tahu tuan-tuan bila hidup? Lama mana lagi hidup? Lama mana mati? Siapa tahu? Anda sendiri tak tahu. Nabi SAW, Rasul, para anbiya, siapa pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Dia punya bila nak mati. Tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah sahaja yang tahu. Ni rahsia. Sebab tu tuan-tuan, hikmah Allah sorok kematian ni tak mau bagi tahu kat kita untuk apa tuan-tuan? Untuk kita. Allah nak tengok, Allah nak uji. Hang ni lupa ke ingat pada aku? Hang ni lupa ke ingat pada hari kebangkitan, hari ke apa nama perhitungan dan sebagainya. Ni apa ingat ni? Aku bagi apa? Sorok kematian apa ni? Apa ingat tak? Lupa. Tunggu Ustaz. Sebab apa? Peringatan telah diberi, Rasul telah diutus, dah bawa kebenaran dah. Cuma kita baca Quran, baca hadis, ikut amal tu yang. Tapi banyak orang ni tak buat. Bila tak buat, tunggu lah. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak bagi ada dia tahu untuk kematian kita ni bila Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang lebih baik amalan dia. Sesuai dengan dalil Al-Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak? Adanya hidup dan mati ni Allah bagi jadi pada kita untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk nak tengok siapakah di antara kamu ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Nampak? Sebab tu hari tuan-tuan, Allah sorok kematian kita. Siapa pun tak tahu tarikh bila, waktu bila, hari apa, kat mana nak mati tak tahu. Cuma Allah kata hangpa kena ingat. Banyak-banyak hangpa kena ingat, mati ni pasti akan datang. Firman Allah surah Ali Imran 185, kullun nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa, yang hidup pasti akan mati. Di dunia ni 5 makhluk yang hidup, yang bernyawa pasti akan mati. Yang pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga malaikat, yang keempat apa dia tuan-tuan?
haiwan. Yang kelima, syaitan iblis laknatullah. Ni yang ada nyawa. 5 yang hidup ni tuan-tuan, maka akan mati. Bila? Tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah. Tugas kita, persiapan kita buat. Hari ni berapa ramai yang ingat tentang ni? Tak ramai. Sebab tu ramai lagi tuan-tuan yang leka, yang tak nampak jalan nak mai rumah Allah. Allah tutup Ustaz. Mereka punya pintu hati mereka, pintu mata mereka ni Allah tutup hijab Ustaz, bagi mereka tak nampak. Telinga mereka ni Allah tutup Ustaz, sebab tu mereka tak dengar seruan ilahi nak mai. Dengar tapi seumpama macam tak dengar. Walaupun rumah mereka sebelah surau, tak boleh mai, tapi panggilan orang boleh pergi. Apa cerita? Ni yang Allah kata sombongnya kepada aku mereka ni. Ni kita kena ingat, kita nak duduk dalam kelompok macam mana? Tepuk dada, tanya diri kita, tanya iman kita terbaik mana. InsyaAllah. Jadi tuan, Abu Darda menyatakan bahawa kematian yang menimpa diri seorang mukmin tujuannya adalah baik, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Yang bermaksud, akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya disediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal, yakni anugerah, anugerah daripada Allah kepada mereka. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbakti. Allah bagi tahu dalam surah Ali Imran ayat 198 ni, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang soleh, mati dia tu dalam syurga. Nampak? Dan juga di sisi Allah adalah lebih baik orang-orang yang berbakti, orang yang ikut saja apa yang dalam Quran, tinggal yang jahat, buat yang makruf, nahi mungkar, buat yang apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Allah bagi mereka syurga. Bawah dia ada sungai. Sungai tu putih daripada susu tuan-tuan, wanginya tuan-tuan, yang kita mandi hari-hari. Tak tua, tak muda, duk tarah tu tuan-tuan. Kita tak berak apa semua, duk tarah tu ya. Betul ke Ustaz kita dalam syurga tak berak? Tak usah fikir tuan-tuan. Allah bagi tahu dah, muda sentiasa, tak berak tuan-tuan. Sebab dalam syurga tak ada kotak-kotak. Habis tu kalau kita kata tak berak, kita nak makan pi mana? Itu kerja buat Allah. Fikir balik hang duduk dalam perut mak hang macam mana? Mak duk makan, kita pun duk makan. Tapi kita berak tak? Tak berak pun dalam perut mak kita. Awak tak fikir? 9 bulan duduk dalam perut mak kita. Kita tak berak pun duk makannya. Tapi awak tak berak pun. Tu kerja tandanya Allah ni wujud. Kuatnya, apa nama hebatnya Allah ni. Jadi tak payah fikirlah dalam syurga ni. Ada orang kata Ustaz, dalam syurga dalam Quran kata tak tua, tak muda, sentiasa makan tapi tak berak, kemudian tak sakit, sentiasa ni. Tapi macam mana? Di antaranya dia kata apa? Tak berak, pelik ke? Hari ni kat dunia kita makan, kita berak, kita kencing apa semua. Kat syurga kita makan, tak berak, tak kencing, macam mana? Tak usah fikir tu kerja buat Allah. Allah buat ini kepada orang yang beriman, orang yang buat amal soleh, ni ganjaran dia. Berbanding dengan orang yang duduk dalam neraka tu. Logik dia betul tak kita tak berak? Hari ni tengok isteri kita duduk mengandung. Anak yang bakal keluar anak kita tu 9 bulan duduk dalam kandungan isteri kita. Mereka tak berak pun, duduk dalam perut, duduk makan dia, tak berak pun. Yang berak mak kita tak berak, isteri kita tak berak, anak kita tak berak pun. Sedangkan duduk makan juga, apa yang mak kita makan dia duduk makan dalam perut, tak berak pun. Tu kuasa Allah. Jangan petikailah bab tu. Baik. Kemudian sambung sikit lagi sebelum kita masuk tajuk yang lain minggu depan ataupun bulan depan insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin. Surah Ali Imran ayat 178, yang bermaksud, dan jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan, yakni mereka hidup lama. Orang kafir ni, mereka jangan sangka mereka ini dibiar oleh Allah hidup lama. Jangan sangka ni Allah bagi tahu dah. Jangan sangka Allah bagi mereka hidup lama ni itu lebih baik bagi mereka. Silap. Ni silap. Kalau kita orang Islam pun duk sangka Allah bagi kita hidup lama ni, kita orang yang bagus pun silap juga. Kalau kita tak guna ke arah yang baik, tak guna umur yang Allah bagi ni tuan-tuan, umur kita 90 tapi duk buat maksiat lagi, silap. Tapi kalau Allah bagi kita umur yang panjang, kita duk buat amal soleh, bagus. Tak bagus kan? Tapi untuk orang kafir,
Allah tangguhkan ajal mereka umur sampai 100 tahun, 90 tahun. Mereka ni Allah kata jangan anggap itu bagus. Tak bagus kan? Nampak Allah berfirman, sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia ni. Nampak? Dan mereka mendapat azab yang menghinakan di akhirat kelak nanti. Sebab tu kita jangan ikut macam puak-puak mereka ni. Mereka tuan-tuan, kita tengok mereka hidup 80, kita pun berasa nak hidup lama 80 tahun. Tak apa tuan-tuan, kita memang berhak nak hidup lama. Minta doa ya Allah panjangkan umur kami. Tapi tuan-tuan, jangan kita panjang umur saja, semayang tak juga. Tak? Contoh apa dia tuan-tuan? Dia ni semayang malas tapi puasa rajin. Lagu mana Allah ni ustaz? Yang ni masalah. Puasa tu sah, tapi amalan dia tertolak. Sebab apa? Sembahyang tak buat. As-salatu imanuddin. Solat ini tiang agama. Solat ni umpama tiang rumah kita. Tiang rumah kita. Lantai kita ni, tanah kita ni, sebelum pacak tiang rumah, nak buat rumah ni, apa dia lantai kita? Syahadah kita. Lepas ada lantai, baru pacak tiang, baru main dinding, baru main bumbung segalanya. Tiang ni semayang kita. Semayang kita ni umpama tiang. Anda semayang tak buat, macam mana kita pergi puasa pula? Tak. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan nak buat rumah. Tak? Tuan-tuan nak buat rumah, tiba-tiba besoknya 5 orang main tukang rumah main buat. Assalamualaikum Tok Haji. Hari ni kata nak buat rumah pacak tiang. Tak. Hari ni mana dia kita nak buat rumah ni, kami nak main ni. Tanah dah buat dah. Nak pacak tiang dulu dah. Ingat mana ada tiang dah. Tuan Haji tu kata apa? Tak payah pacak tiang dulu dah. Tak. Kita buat dinding dulu kan, ataupun kita buat bumbung dulu. Tuan-tuan, ni tukang buat rumah ni kata apa? Tuan Haji ni fikir betul ke? Tuan Haji ni pening minum air ketum tak? Sebab apa? Tiang tak ada mana boleh bubuh bumbung. Tak? Bumbung jatuh. Sebab tu tuan-tuan, semayang ni wajib. Semayang dulu. Dah syahadah, semayang jadi nombor 2. Lepas tu baru pergi puasa, zakat, haji, ibadat-ibadat lain. Sebagai dinding, bumbung, atap dan sebagainya. Ibarat lagu tu lah. Tapi kalau semayang kita tak buat, ulama kata apa tuan-tuan? Amalan lain tu sah, tapi tertolak. Tertolak. Nampak? Tertolak. Dalam hadis-hadis lain tuan-tuan pun ada menyatakan bahawasanya orang yang tak semayang, maka tuan-tuan adalah dia ni jatuh kepada kafir. Setengah hadis sampai tarah tu sekali tuan-tuan. Jatuh kafir tuan-tuan tak semayang. Nampak? Sedangkan orang kafir tu tuan-tuan pun semayang juga, tapi cara depa lah. Kita tuan-tuan kalau tak semayang lebih teruk pada depa. Depa pun tak semayang sampai maghrib tong-tang loceng nanti tuan. Ana duduk dekat rumah dulu. Banyak tempat ana duduk tuan. Dah ana suka berhijrah, pindah. Macam-macam nak tengok orang yang jenis agama lain ni. Bila sampai tu gejang pagi, gejang. Yang jenis orang cahaya Nualik pula, dia pegang solok tu, semayang. Kita tuan, orang Islam semayang pun dah lebih teruk pada depa. Depa ada agama. Kita kata agama Islam kata kena semayang, tapi tak semayang. Teruk pada depa. Teruk lagi ya. Ni masalah kita. Sebab tu tuan, Allah bagi tahu jangan kita ni manusia ni letakkan diri kita ni maruah kita tuan ni bawah lagi pada haiwan ternakan. Allah bagi jadi kita ni ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Tuan baca surah At-Tin tengok tuan ya. Makna apa? Allah bagi jadi manusia ni sebaik-baik kejadian. Tapi manusia ni tuan, kita ni tuan, ada di kalangan mereka tuan, mereka meletakkan maruah mereka, diri mereka, martabat mereka bawah lagi pada haiwan ternakan. Bal adal, lebih teruk lagi, bahkan lebih teruk daripada haiwan ternakan. Sebab apa? Haiwan ada otak tapi tak ada akal, tak boleh fikir. Sebab tu hari ni kita tengok binatang tak ada main kuliah agama, binatang tak ada main sembahyang Jumaat. Nampak? Otak ada, fikir tak ada. Kita manusia kan, ada otak, ada akal. Tapi kalau mereka tak mau fikir, yang mana baik, mana buruk, mana wajib, mana harus, mana tidak, mana tak boleh buat, mana boleh buat, yang ni tak arti beza, tak arti fikir, maka lebih teruk pada haiwan ternakan. Nampak? Yang ni besok Allah nak azab orang macam ni. Allah sebut dalam Al-Quran, ulaikal an'am. Manusia ni kadang-kadang lebih teruk pada binatang. An'am ni binatang kan? Nampak? Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, manusia ni kan lebih teruk pada binatang. Sebab apa? Ada otak tak mau fikir. Ada telinga pekak, ka'allam yasma'ha, ka'anni fi uznaihi waqra. Ada telinga tapi dia sempat telinga tak mau dengar. Ada panggilan suruh mai tak mau mai. Besok orang macam ni Allah kata apa? Allah kata bagi tahu dia apa?
Wallahu azizun apa? Wallahu azabun syadid. Mana kata apa? Azabku ni lebih dahsyat. No, keras azabku ni pada mereka. Yang ni kita kena ingat. Ya. Sebab itulah kita hari ni tuan, ada telinga, janganlah kita sumbat telinga mereka. Ya. Janganlah kita sumbatkan telinga kita. Ada kaki, janganlah kita rasa macam kaki kita ni tak ada. Sebab apa? Ada orang ada kaki tapi macam tak ada kaki. Sebab apa? Tak boleh main rumah Allah. Ada mata macam buta, seolah-olahnya boleh melihat tapi tak boleh main rumah Allah. Sebab apa? Seolah-olah macam buta. Nampak? Ini masalah dah. Besok orang macam ni nak kena azab semua ni. Ya. Nak kena azab teruk, nak kena tanya teruk. Sebab apa? Mati besok, yang pertama nak kena tanya solat. Solat kita bagus, solat kita sempurna. Lepas yang ni, yang lain alhamdulillah. Puasa kita apa semua akan lepas, akan mudah soalan dia. Tapi kalau semayang kita sangkut-sangkut, yang lain tuan-tuan belum tentu. Angkat tangan surrender wawai depan malaikat. Aku tak boleh pergi malaikat. Hang jangan tanya aku lah. Hang pandu je lah aku redha lah. Dia tuan. Tapi senang kalau kita nak kata redha lah kubur. Tuan-tuan, sekali pukulan malaikat munkar dan nakir berkecai tulang badan kita. Hancur belulang, tulang belulang hancur, lebok kulit, terbenam 7 lapisan bumi. Sekali pukulan malaikat. Yang tuan-tuan akan jumpa dalam kitab ni, tuan-tuan kita akan berdaurah kitab ni insya-Allah. Kalau jumpa setiap bulan ke, anda akan bawa kitab ni tuan. Tengok sambungan kita ni tuan hari ni, anda akan bawa tuan akan jumpa dalam ni macam mana rupa malaikat munkar dan nakir, seksa dia lagu mana, macam mana kedahsyatan tibai dia, macam mana pukul dia lagu mana, macam mana penukul dia lagu mana tuan. Tuan-tuan akan belajar, kita akan jumpa dalam kitab ni, akan kita belajar sampai rasa macam tak mau nak buat dosa, rasa gerun tuan. Sebab apa? Fikir kita akan lalui tempat ni. Kita akan lalui tempat ni. Hari ni kita ada duduk 2 tempat. Satu alam rahim dan bahrah. Nombor 2 hari ni dunia. Yang nak pergi lagi tuan, hari mana? Dalam kubur saat kematian, lepas tu dalam kubur, lepas tu azab kubur, dah bangun dari kubur, padang mahsyar, timbangan penghitungan, lepas tu titian sirat, lepas tu neraka dan syurga. 7 lagi tu ada tuan-tuan untuk tunggu kita. Hari ni baru kita lepas peringkat yang kedua. 7 lagi tuan-tuan, agak-agak lepas kita. Belum tentu. Sebab tu hari ni jangan tangguh amalan soleh kita. Yang mana yang boleh bagi sedekah, sedekahlah banyak-banyak. Tak boleh jadi saham kita. Yang mana yang tak semayang, semayanglah hari ni permulaan kita. Lakukan titik permulaan kita pada hari ini ni sebagai dakwah kita kepada Allah. Dakwah kita dalam hidup kita ni tuan. Ajak kawan-kawan kita nampak buat yang tak betul, ajak main tegur mereka. Sebab Nabi suruh tegur orang yang buat tak betul. Nampak kawan kita, jiran sebelah rumah kita buat tak betul, man ra'a minkum munkaran Nabi kata nampak tak elok, cegah dengan cara lagu mana? Dengan tangan kita. Ni Allah bagi kuasa ni, tangan boleh pegang, boleh tarik tangan kita, tarik tangan kawan kita, tarik tangan isteri kita, tarik tangan anak kita. Mah. Sebab apa? Surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu, diri kita ni, no, kemudian ahli keluarga kita daripada api neraka. No, hari ni tuan-tuan, yang mana yang belum lagi ajak isteri, yang mana yang belum lagi ajak anak ni tuan-tuan, dalam tanggungan kita tuan-tuan, masih belum terlambat ajak mereka ni maghrib, isyak, subuh ni tuan-tuan, mai jemaah di rumah Allah, mai tuntut ilmu. Ada majlis agama, tarik tangan mereka, mai duduk majlis agama ni. Sebab apa tuan-tuan? Besok benda ni akan ditanya oleh Allah. Apakah kamu habiskan umur kamu di atas muka bumi ni? Adakah kita nak kata, ya Allah, aku habis atas umur aku ni, aku kerja lah. Aku habis atas umur aku dunia ni, aku pergi jalan-jalan lah. Sedangkan rumah Allah tak main. Allah bagi kaki, hang buat apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Mana di antara nikmatku yang kamu dustakan? Allah bagi kaki, kita dusta kaki kita. Allah bagi tangan, kita dusta tangan kita. Ada orang hari ni bangun pagi, saat lagi sampai malam, saat lagi tidur, Quran pun tak boleh buka. Sedangkan dia boleh pegang WhatsApp, WeChat, baca daripada depan, berjam-jam, boleh cerita kat kawan. Ada orang boleh pegang surat khabar, boleh pegang news Straits Times dan sebagainya, baca muka surat depan sampai muka surat belakang. Sedangkan Al-Quran nak buka satu lay baca 2-3 ayat pun susah. Siapa kita di depan Allah? Tu pun kita anggap kita ni tuan-tuan janji syurga lah. Allah Rabbi tuan. Ni kita kena ingat. Orang kita hari ni yang zaman akhir zaman tuan, banyak merasakan diri mereka ni dah cukup.
Mana kata dah bagus dah cukup dah. Sedangkan kita tuan, amalan kita kalau nak dibandingkan dengan di penglihatan Allah, di sisi Allah, umpama apa tuan, lebih teruk daripada sayap nyamuk lagi. Mana kata apa? Tak berharga sungguh kita ni tuan di sisi Allah. Nampak? Yang cuma nak angkat darjat kita ni tuan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah bandingkan dengan nyamuk? Sebab nyamuk tuan bagi kita Allah Akbar. Nyamuk apa yang boleh buat tuan? Tak berharga. Nampak nyamuk, tampak buang bagi mati. Nampak nyamuk spray dengan resep yang membuih. Nampak? Tak berguna. Kita bunuh nyamuk pun rasa macam tak ada apa. Tak mau pandang sebelah mata Allah. Marah. Macam tu juga Allah pandang kita. Kalau kita orang yang bukan orang bertakwa, beriman kepada Allah, Allah pandang kita lebih teruk pada seekor nyamuk, lebih teruk daripada sayap nyamuk. Ni dia. Sebab apa? Tak ada apa. No. Dahlah amalan kita boleh tentu Allah terima. Allahu Akbar. Duk semayang. Tapi tuan-tuan, kalau dia kata semayang kita ni boleh janji syurga, silap banyak tuan-tuan. Ada orang semayang, tapi kepala otak ingat kat dia tuan-tuan. Duk semayang ya Allah Akbar, tapi duk ingat kat rumah, duk ingat pejabat, duk ingat kunci rumah tertinggal, duk ingat kunci rumah, duk ingat kunci kereta gerak lagi. Sat lagi aku nak pergi makan kat mana. Ni rakaat pertama, rakaat kedua ni. Mana khusyuk kita dah semayang. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau kata nak masuk syurga dengan semayang kita, jauh sekali tuan-tuan. Tapi kena semayang tak? Kena semayang. Sebab apa kena semayang? Allah suruh sujud kepada aku. Nampak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi nak masuk syurga macam mana? Nabi kata nak masuk syurga dengan rahmat Allah, belah kasihan Allah. Macam mana nak dapat belah rahmat kasihan Allah? Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Khusyuk tak khusyuk tuan, tak apa. Janji kita buat. Kita bukan nabi, kita bukan aulia, kita bukan ulama, kita bukan tabi'in dan sebagainya. Semayang kita nak dibandingkan dengan depa tuan, lebih jauh, lebih teruk semayang kita. Tapi sekurang-kurangnya semayang juga daripada tak semayang terus. No, ada juga tiang, ada orang kaya tiang rumah besar. Kita orang yang tak apa kaya, tiang kecil. Macam tu juga tuan, semayang kita. Kalau kita semayang, ada juga tiang kita. No, nabi, ulama, anbiya, waliullah semayang, tiang mereka besar, semayang mereka hebat. Kita semayang juga, tapi tiang kita kecil. Tak apa, janji semayang juga daripada tak ada tiang langsung. No, insya-Allah. Tuan-tuan, untuk hari ini tuan, ya, cukup dulu kita punya tazkirah kita sejam ni, ya, tazkirah subuh pembelajaran kita. Insya-Allah, ya tuan-tuan, kita akan sambung pada bulan hadapan insya-Allah dalam perjumpaan kita muka surat 18. Tuan-tuan kalau nak beli kitab ni, tuan-tuan boleh order pada bagi nama kepada kita punya pengatur kuliah ni, ya, cik kita ni handsome pakai spek mata depan ni, ya, atau bagi nama tuan-tuan boleh order kitab ni pada ana bawa mai, ya, kita belajar maghrib ke subuh ke, ada kelapangan kita jumpa, kita belajar tuan-tuan. Sebab apa? Kitab ni tuan-tuan kalau kita beli tak rugi, kita mati anak kita, isteri kita boleh baca, boleh amal benda ni, no? Boleh ambil pengajaran. Selagi mana dia baca, selagi mana ada orang baca kitab kita di rumah, sepupu sepapat kita mai baca, depa guna, depa mengajak pada orang tuan-tuan, kita boleh pahala dalam kubur selagi mana depa guna, selagi mana depa beramal dengan kitab ini tuan-tuan. Tu panggilan kita. Buanglah duit RM90, RM95 pun tak apa tuan. Nak dibandingkan dengan kita RM90, sehari habis tuan RM90, bahkan tak cukup lagi dah. Dah beli ikan, beli ni RM100 pergi Tesco, RM100 kecil. Dalam rumah Allah RM100 berasa besar. Dia ni kita nilai dari kita. Tuan-tuan, kitab ni tuan-tuan banyak anak mengajar di belah Selangor sampai ke Kelang sana. Utara sana pun anak mengajar kitab ni. Ya, di antaranya di belah Kelang sana kuliah subuh tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan hari Ahad, minggu yang kedua dan juga minggu yang pertama tentang kitab ni ada mengajar di surau belah-belah Kelang sana. Ya, depa ni tuan dah sampai suku dah belajar, sampai dah rupa malaikat lagu mana depa belajar, no, dari kitab ni menyatakan tentang rupa malaikat mati sat lagi, malaikat main lagu mana, lepas tu cabut nyawa pi lagu mana, semua belajar sampai tahap tu. No, jadi tuan, kita hari ni di sini, ya, memandangkan kita kuliah pun tak silap seminggu sekali 2 kali kot. No, jadi tuan nak kecap masa lebih tak boleh lah. Jadi mana ada peluang, tak ada yang boleh kita main ni mengaji pilah. Kalau ana pun kalau ada peluang kan dijemput main sini, ana marilah. No, daurah kitab ni kalau boleh bagi habis-habislah. Sebab apa kan? Ana main sini tak silap ana dah 3-4 kali dah. Insya-Allah lebih kurang dah. Ana bawa kitab yang sama ni. Supaya apa? Tak mau campur-campur lah. Kita biar kita khatam kitab ni kan, khatam biar habis. Tak, jangan kita main tadah telinga ya, apa tak tahu, duk pang tak tahu. Kita ada kitab,
Sekurang-kurangnya telinga pun tak ada, mata kita pun tak ada, mata hati kita pun kita tak ada juga. No, kita buka, kita belajar. Lupa boleh buka, boleh baca boleh. No, sebab tu untungnya kalau orang beli kitab ni kan, jangan sayangkan duit, sayangkan ilmu yang ada dalam ni. Nak dibandingkan dengan duit kita yang ilmu ada dalam ni, jauh lebih besar ilmu tuan. No, insya-Allah. Sebab apa? Kalau duit kita sayang tuan, ada orang tuan dia bagi duit sedekah RM1 ya tuan. RM1 tuan memanglah boleh, tapi tuan kita tengoklah Allah bagi rezeki kita beribu-ribu, takkan kita nak sedekah RM1 pun. Nak sedekah tapi dah banyak sikit, nak untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Sedekah tu pahala boleh kita kan. No, ni tapi orang kan dalam sedekah ni kan, terutama bab-bab ni kitab lah apa lah kan, dia pun rasa macam rugi nak sedekah duit besar no. Cuba tengok bawa duit 100, bawa duit 50, pi kat Maidin, pi kat Tesco, pi kat Giant, beli dua tu orang-orang satu troli suku nipis no, barang tu nipis, troli bawah tu lantai kurang-kurang pun tu kan 150 atas sikit no, 1/3, 2/3 kurang-kurang kat 200-300 lah, setengah troli 500-600, penuh troli kat 1000 lah. Saya semakin no, tak ada harga Nabi kita cik lah. Jadi tuan, kalau kita merasa sayang rumah kita, dalam rumah Allah nak bersedekah ke, nak beli kitab ni apa tuan, untuk sendiri kita nak belajar ni, maka tuan Allah apa tak tahu nak tahu lah. Sebab apa tuan? Sebab besok nak mati, Allah tak tanya kita lagu tu macam mana ni. Allah tak tanya. Allah tanya besok duit kita, harta kita ni ke mana kita bawa belanja. Tu Allah tanya masuk. Takut tuan kita tak boleh jawab. Tak, seorang kisah di zaman Nabi tuan-tuan, dan juga di zaman apa nama sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, seorang pemuda ni dia mati tuan-tuan. Dia mati, tuan-tuan tahu dah dia buat apa? Dia kerja dia tukang kayu. Tukang kayu. Nampak? Kemudian dia bawa kayu ni, kerja dia ambil upah kayu. Tiba-tiba tuan-tuan, dia ambil sedikit secebih daripada kayu tu, dia buat apa tuan-tuan? Tahu dia buat apa? Dia ambil sedikit secebih kayu tu, dia buat korek gigi dia ya. Sambil duduk jalan ni, dia berhenti sat makan, lepas tu dia ambil kayu yang dia ambil, orang upah suruh dia ambil kayu ni. Tak, dia kerja tukang ambil kayu. Dia ambil kayu ni, dia ambil sikit je, pak. Lepas tu dia buat congkir gigi. Lepas tu dia buang lah. Lepas tu dia balik ambil kayu tu, pergi kat tempat dia buat kerja tu. Dia mati tuan-tuan. Dia mati ni, tuan-tuan kena tahu kenapa tuan. Malaikat tanya dia, ni bak congkir gigi kayu tu, yang dia ambil sikit tu congkir gigi tu, malaikat tanya 70 hari tuan-tuan, tak habis lagi soalan yang sama. Dia mati hari ni 70 hari tak habis lagi soalan tu. Mai mana kayu tu? Hang ambil tuan hang tahu tak? Hang ambil besar mana? Hang buat apa kayu tu? Nampak benda kecil je. Malaikat tanya sampai habis kan. Kita hari ni duit kita dapat, kalau kita tak belanja ke jalan Allah, lagi agak-agak banyak Allah nak tanya kita. Tambah duit kita dalam akaun 1 juta, 2 juta, 100,000, 10,000, agak-agak tuan Allah nak tanya sikit ke 3 hari ke, Allah nak tanya betul-betul tuan. Allah Akbar. Kalau tuan-tuan baca lagi kisah-kisah tuan, seorang yang tukang belah kayu dengan sebatang kapok ni, kapok yang dia buat kerja ni, dia ni miskin tapi dia ada sebatang kapok ni dia buat cari makan. Tuan-tuan tahu tak, dia masuk dalam kubur, dia tanam tuan-tuan, ditanam banyak dia. Allah tanya tuan-tuan, malaikat tanya, kapok dia ni, yang sebatang kapok ni mai daripada mana, hasil mana, hang buat kapok ni untuk apa, arah kebaikan dia. Besok hari kedua tanya benda yang sama lagi, berhari-hari, berpuluh hari ditanya benda yang sama tentang kapok, sebatang kapok. Tu orang miskin ada sebatang kapok. Kita kalau ada harta beribu-ribu, agak-agak tuan-tuan, malaikat tanya berapa ratus kali benda yang sama, boleh jawab. Ni kita kena ingat, bersih harta kita. Yang mana yang harta kita tak bersih buang, keluar zakat dan sebagainya. Lah ni pun ada simpanan macam-macam, KWSP, kod syariah, pindah-pindah buang, tukar habis semua. Besok akan ditanya kan. Kita pun nak bersihkan diri kita, dalaman kita pun nak bersih. Apa yang kita makan pun nak bersih. Baru ibadat kita, doa kita, Allah terima, malaikat angkat ke tidak, Allah tak terima, buat penat. Sebab apa? Hasil kita makan jadi darah daging ni, benda yang tak halal, benda yang hak orang kadang-kadang kita makan, masalah. Jadi kita musabah dari kita, insya-Allah tuan. Jadi dengan itu, sebelum anak akhiri tazkirah kita pada hari ini, anak mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang tazkirah kita pada hari ini ada terkasar
rasa dan sebagainya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik datang daripada kelemahan diri anda sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Tuan-tuan boleh tulis dalam buku tuan-tuan, kita berhenti muka surat 18. 18 kakak-kakak makcik-makcik belakang tulis muka surat 18. Besok kalau anda mai lagi ada berjumpa kita, anda tanya kita berhenti tang mana, bagi tahu muka surat 18. Sebab apa tuan? Anda bukan semua boleh ingat. Sebab apa? Banyak masjid, banyak surau anda mengajar kitab ni, tapi guna kitab satu ni je. Mana kata hari ni tanda kitab ni, besok tanda ni, surau ni tanda ni. Banyak kan senang nak ingat kan. Besok kalau anda mai sini tanya muka surat berapa, bagi tahu muka surat 18, kita berhenti. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dengan itu kita tazkirah kita ni ada sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulina insana fi husr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ja'alna hadza zaman Muhammad wa tafarraqa min tafarraqa ma'suma. Allahumma fa'alna Sulaiman wa qulna atana hakman wa 'ilma wa sakharna ma'al jawdaw min al-jibal sabbahna wa tayr wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulmatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad